Okay, mari kita tengok example 1. Example 1 ni dalam learning outcome ni lah berkaitan dengan equation of displacement equation. X sama dengan A sin omega T. Okay, tapi memanglah dalam syllabus sebut X sama dengan A sin omega T saja. Tapi soalan dalam example 1 ni saya nak bincang equation yang ada phase angle pi over 2. Okay. Dalam syllabus, ya. Dia sebut X sama dengan A sin omega T. Okay, tetapi saya juga sebut dengan awak semua, saya ajak awak semua, X is equals to A sin omega T plus minus phase angle kat situ. Okay. Adakah dia memberi kesan sangat pada kita punya pengiraan? Kita tengok. Kalau ada plus pi over 2 ni jadi susah. Tak sebenarnya. Kita tengok apa jadi. Okay. The expression for the displacement X of an object undergoing linear simple harmonic motion is given by X is equals to 3.5 sin 8 pi T plus pi over 2. Okay, sambil saya bacakan tu, saya dah comparekan equation yang soalan bagi dengan general equation. So, kita boleh nampak daripada general equation dan juga equation yang soalan bagi, apa nilai yang boleh kita dapat daripada general equation itu. Okay. Dan bila jawab soalan simple harmonic motion ini, awak highlightkanlah, awak gariskanlah unit yang diberikan, kerana tidak semestinya unit yang diberikan itu di dalam SI unit. Dalam kes ini, nilai X-nya adalah di dalam sentimeter. Dan nilai bagi time pula adalah dalam unit second. Okay, so maksudnya sekarang ni, bila X dalam unit sentimeter, automatically amplitude juga dalam unit sentimeter. X adalah displacement, amplitude adalah maximum displacement. So 3.5 itu menjawab soalan A, determine the amplitude. Untuk determine amplitude, kita compare lah dua equation ni. So dalam penyelesaian masalah, awak tulis balik, salin balik benda ini, equation yang dibagi oleh soalan, dan juga tulis balik general equation. Lepas tu baru awak state jawapan. Amplitude is equals to 3.5 cm. Baru dapat satu markah jawapan unit. Gitu. Okay, kemudian soalan kata period. Macam mana nak cik period? Period ini kita dapatkan daripada nilai omega. Nilai omega yang diberi oleh soalan adalah 8 pi. 8 pi. Pi itu apa unit dia? Unit dia tak ada lain lah. Kalau dalam angle ada pi, unit dia radian per second. Jadi, untuk dapat period, kita akan gunakan equation omega sama dengan 2 pi over T. So, 8 pi radian per second is equals to 2 pi over T. Dan kita akan dapat nilai period T bersamaan dengan, saya dah buat dah ni, sekejap saya cek jawapannya. Saya malah tekan kalkulator balik. Period. Kalau tak tekan kalkulator, kita dapat 1/4 lah. 2 bahagi 8. 2 bahagi 8, 1/4 second. Tapi ingat, ini jawapan akhir kita nyatakan dalam 2 titik perpuluhan 0.25 second. Markah kat sini kadang-kadang dapat 2 markah, kadang-kadang dapat 1 markah sebab senang sangat. GJU 1. Okey. So itu jawapan untuk amplitude sudah, untuk period sudah.
And then frequency. Frequency kita gunakan sajalah 1 over period. Okay, so frequency sama dengan 1 over 0.25. Kita akan dapat sama dengan 4 Hz. Unit bagi frekuensi adalah Hertz. Ini pun kadang-kadang dapat 2 markah tapi biasanya dapat 1 markah saja sebab senang. Okay, ganti jawapan unit. Okay, seterusnya soalan B dia kata, determine the displacement at time t is equals to 0.02 second. Yang ni saya nak awak tekan kalkulator. Saya nak sebut nama. Saya nak sebut nama ni. Siapa yang tak ni? Siapa yang tengah tidur tu bangun. Okay. Dia nak kita kira X pada masa T 0.02 saat. So, kita ambil balik equation tadi. X sama dengan 3.5 sin 8 pi T plus pi over 2. Okay, masukkan 0.02 tu dalam kita punya equation ini. 3.5 sin 8 pi T 0.02 second plus pi over 2. Okay, tekan kalkulator. Saya bagi masa 1 minit lah tekan. 0.13 betul? Adriana dah jawab berapa? 3.067. Okay. Adriana cakap apa tadi tadi? Saya kira itu saya dapat Ya. 0.13. Okay. Adriana dapat 0.13. Okay. Mengapa Adriana salah kira? Sebab Adriana kena ingat yang ini adalah dalam unit radian. So sila tukarkan mode calculator dalam mode Radian. Gitu. Okay. Sebab tu saya sengaja nak suruh awak tekan. Siapa yang tekan kadang-kadang dia salah sekarang. Salah sekarang tak apa. Tapi jangan salah nanti time exam. Okay, apa dia? Okay. 3.067. 3.067. Betul. Okay, 3.067. Bukan meter, Mail. Sentimeter. Ya, betul. Kerana soalan dah cakap dalam sentimeter. Kadang-kadang kita bergegas nak tulis unit dia. Okay, sedangkan unit yang dibagi dalam soalan adalah sentimeter. Okay, nampak tak? So, itu soalan 1. Cuma saya nak tambah sikit soalan 1. Saya nak tambah sikit, boleh tak? Tambah soalan C lah. Kita tambah soalan C. Sketch graph of X against T. Okay. Saya buat nota ni, waktu saya buat ni, saya fikir saya akan ajar ikut kronologi. Lepas ajar learning outcome 9.1b terus bincang kan. Tapi sekarang ni saya dah siap ajar graf. Jadi apa kata kita sketch function ni? Kita sketch function X sama dengan 3.5 sin 8 pi T plus pi over 2. Okay, kita sketch. Ingat, bila kita nak sketch function, ada X component, ada Y component lah. Itu biasa. Axis kena ada. Dan satu lagi saya nak ingatkan awak lukis. Apa-apa pun awak lukis, awak mesti guna pensel. Mesti guna pensel. Lukisan dalam exam mesti guna pensel. So function kita apa tadi? X sama dengan 3.5 sin 8 pi T plus pi over 2.
So step pertama nak lukis graf, lukis axis dulu. Lepas lukis axis, okay, disebabkan graf ini ada plus pi over 2, okay, kita jangan label axis dulu. Okay, apa yang kita buat? Kita lukiskan shape. Shape apa? Kita lukiskan shape 3.5 sin. Kita lukiskan shape sin. Sorry, bukan 3.5 sin. Kita lukiskan shape sin. Apa dia cakap itu? Dia adalah function sin. Okay, lukis shape sin tu nak pakai pensel lah. Pakai pensel. Okay, lukis shape sin pakai pensel. Saya pakai pen lah dekat dalam video ni. Pakai pensel, shape sin. Lepas lukis shape sin, okay, nak saya tulis ke step dia tadi? Dalam kes yang ada plus pi over 2 Okay, mula sekali kita buat apa? Buat dulu axis XY tu tapi tak label dulu. Axis tanpa label. Yang kedua kita lukis dulu shape. Shape dalam kes ni shape sin. Okay. Lepas tu type yang ketiga ni kita consider face angle. Macam nak consider face angle? Lihat pada function kita. Ada plus pi over 2. Plus ni maksudnya shift axis to the right. Okay, apa axis? Shift y axis ke kanan. Sebanyak berapa? Pi over 2. Pi over 2 ni saya ajar awak dah semalam. Pi over 2. Kalau complete oscillation 2 pi. Half oscillation pi. Pi over 2 dekat sini. Suku. Di suku. Shift axis. Lepas shift axis tu, barulah kita padamkan shape yang tak ada kena. Shape yang tak ada kena mengena. Macam tu. Okey. Dan kita lengkapkan satu oscillation macam tu. Inilah bentuk graf kita yang sebenarnya. Okey, inilah bentuk graf kita yang sebenarnya. Habis tak habis belum? Okey. Belum habis lagi lah. Okey. Barulah kita label segala benda. Label apa? Label X. Label apa? Label T. X apa unit dia? Jangan salah. Unit kena cm. T apa unitnya? Jangan salah. Dia bagi unit second. Label apa lagi? Label amplitude 3.5 cm. Label negative amplitude negative 3.5 cm. Kalau macam ni, lukis garis betul-betul macam ni. Okey, sebagai reference kat situ. Kosong jangan lupa origin. Dan juga period. Labelkan period. Okey, saya nak ingatkan. Dalam soalan ini, kita dah kira period 0.25 second. Jangan pergi label T pula. Soalan dah ada function, dah ada nilai. Kita jangan label T. Jangan. Kita labelkan dengan nilai dia 0.25. Cukup satu saja nilai pada X axis yang awak labelkan. Tak payah T setengah ke T per 4 ke, tak perlu. Maka inilah dia graf yang merujuk pada function dalam example 1 kita. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung example 2.
Okay, kita tengok example tu. Dia kata apa kat situ? A particle undergoes simple harmonic motion along straight line. Particle. Mungkin gas ke, mungkin partikel dalam solid ke, dia kecil lah kadang-kadang. Ataupun apa-apa habuk je lah ke, kita tak tahulah apa partikel yang dia tak semestinya pendulum besar-besar kan. Dia kata undergoes a simple harmonic motion in a straight line. Mungkin pada x-axis je lah. Completing 20 cycle in 2 second. Itu dia punya information tu. 20 cycle in 2 second. Sebenarnya 20 cycle in 2 second itu dia merujuk kepada nilai frekuensi lah, angular frequency. 20 cycle in 2 second. Dia beritahu. Okay. Sambung lagi dia kata kat itu. The amplitude of the motion is 3 cm. So unit dia 3 cm. Amplitude 3 cm. Dan dia kata lagi, at time t is equal to 0. Dia bagi tahu starting point. Apa yang berlaku pada pergerakan partikel itu. Dia kata pada masa time t is equal to 0, the particle is at equilibrium position. Partikel itu berada pada equilibrium position dan sedang bergerak ke kanan. Kita kena bayangkan tu. Dan bergerak ke kanan. Equilibrium position dan bergerak ke kanan. Okay. The displacement to the right of origin is considered to be positive. Okay, soalan dia kata, write down an expression representing the displacement of the particle. Ya, Okay. Bising. Kalau tadi kita bagi equation, kita suruh awak keluarkan information daripada equation tu, kira. Yang ini bagi information, keluarkan equation. Macam mana nak tulis equation daripada information yang diberikan? Okay, so yang pertama sekali. Ayat yang ini sebenarnya hanya ada, saya nampak ayat yang hujung tu. At time t is equal to 0, the particle is at equilibrium position and move to the right. Okay, ayat-ayat yang tu kebanyakannya ada dalam buku fundamental ya. Saya tak pernah lagi jumpa ayat itu dalam exam PSPM. So, apa buku fundamental yang ditulis macam tu? Sebab dia nak bagi tahu kita adakah bentuk dia sin ataupun bentuk dia cos. Ataupun bentuk dia negatif sin ataupun bentuk graf itu negatif cos. Kalau mungkin dalam syllabus kita mungkin graf tu confirm dah sin. Okay. So, kalau kita nak tulis equation ni, ayat yang kat sini ni menunjukkan sebenarnya graf kita adalah graf sin. Pasal apa ayat kat situ dia menunjukkan graf sin? Kerana dia dah kata kat situ, dekat situ, pada masa saya sketch lah graf. Pada masa t is equal to 0, the particle is at x is equal to 0. Dia sendiri dah bagi tahu bahawa pada masa t is equal to 0, partikel tu ada kat sini, kosong. Ni graf x versus t. Dia sendiri cakap. And then dia kata kat situ, and move to the right. Displacement to the right is considered to be positive. Detail lah dia cakap itu. Maksudnya, lepas tu, dia nak bergerak ke atas. Jadi sebenarnya bentuk yang nak explain pergerakan partikel ini, initially at t is equal to 0, x is equal to 0 and bergerak ke arah positif. Jadi nampaknya bentuk kita adalah, bentuk kita punya graf ni adalah bentuk
bentuk sin. Maka function kita pun adalah function sin. Okay, kalau function sin, general equation x is equals to a sin omega t. Okay. Bila dia nak suruh tulis expression, maksudnya kita nak kena isikan dalam equation ini dua benda. Nilai a dan juga nilai omega. A kita dah tahu. A sama dengan 3 cm. Selesai masalah. Ataupun 3.0 cm. Ikut soalan punya ni. Boleh juga. Tulis 3 pun tak ada masalah dalam kita punya syllabus. Tapi bagaimana dengan nilai omega? Nilai omega tadi, dia dah bagi tahu nilainya adalah 20 cycle okay, in 2 second. Omega itu unitnya dalam radian per second, betul? Satu cycle sama dengan 2 pi radian. Okay, second unit dah second, tak ada masalah lah. Okay, so dekat sini kita boleh nampak this basically 10 cycle per second lah. 10 rotation per second. So 2 second ni biarlah. Okay. 20 darab 2 pi bahagi 2. Okay. 20 darab 2 pi bahagi 2. Barulah kita dapat radian per second. So 20 darab 2 pi sama dengan, mau saya ni bateri nak habis kan ya. Sorry ya. 20 darab 2 pi sama dengan 40 pi. Oops. Okey, 20 darab 2 pi sama dengan 40 pi bahagi 2. Awak akan dapat sama dengan 20 pi radian per second. Okey, biasa saya cakap mesti 2 titik perpuluhan. Mesti 2 titik perpuluhan. Tapi yang ni saya tak tulis 2 titik perpuluhan. Okey, kalau tulis 2 titik perpuluhan yang ini, 20 pi, kita akan dapat berapa ni? 62.832. 62.832. Boleh juga. 62.832. Saya ambil lebih titik perpuluhan sebab ini bukan jawapan akhir. Kerana apa? Kita nak masukkan dalam equation kita. Okey. Kalau dari segi equation, bila tulis equation, saya akan guna benda ni. Sebab ini bukannya nilai akhir. Equation function kita boleh letak dalam nilai pi. So dekat sini, function saya akan tulis sama dengan x is equals to 3 sin 20 pi t. Itu adalah function saya untuk soalan A. Tetapi, pelajar semua, kalau awak tulis macam ini saja, awak akan dapat kosong markah. Sebab markah dia adalah markah unit ada sekali. Awak kena define unit. Okey, awak kena tulis X unitnya sentimeter, T unitnya second. Tulis sekali dekat jawapan awak. Dan itu juga sebahagian daripada jawapan. Okey, kerana markahnya adalah jawapan dan unit yang betul, satu markah. Okey, so itu expression kita untuk soalan A. Okey, soalan B cakap apa? Soalan B dia kata, determine the displacement of the particle from the origin. Of course, memanglah displacement of the particle tu kita ukur daripada origin. Okay, at time t is equals to 1/16 second. Okay, so basically, soalan B ni, kita nak gantikan nilai dalam equation yang kita dah keluarkan tadi. So, x is equals to 3 sin
20 pi times 1 over 16. Second. Okey, kena ingat mode calculator adalah dalam mode radian. Berapa jawapan ni? Nilai X. Berapa Tak ada lah. Negatif 2.12. Negatif 2.12 betul. Jangan takut dengan jawapan negatif. Ni lambat jawab ni pasal apa? Dapat negatif betul ke tak? Betul lah. Betul. Betul, negatif 2.12 meter. Betul, Azrana. Ni menunjukkan pada masa 1/16 saat, kalau dari segi graf lah, kalau saya lukis graf dia, nak sketch graf dia balik betul-betul. Dia bagi awak faham. Graf ni, graf sin. Jadi, nilai X tu, unit. Adriana, awak cakap apa tadi? Unit apa tadi awak cakap? Saya tak cakap unit. Awak tak cakap unit. Salah saya lah sekarang ni. Salah saya pergi letak meter. Unit dia dalam sentimeter. Okey. Unit dalam sentimeter. Saya pergi cakap unit meter pula. Okey. Unit. Kena jaga-jaga. Ini saya pun boleh salah. Jadi awak pun kena hati-hati juga. Okey. So X dalam unit cm. T dalam unit second. Bentuk kita bentuk sin. Okey. Ini nak menunjukkan pada masa 1/16 saat, partikel kita ada pada region yang belah bawah ni. Region yang belah bawah ni. Tak tahulah mana satu region. Okey, dia ada pada bahagian negatif. Negatif 2.12. Somewhere dekat sini lah. Ataupun sini. Okey, saya tak tahu kat mana yang 1/16 saat tu. Jadi, logik lah bahawa nilai X itu boleh dapat nilai negatif. Okey. So, seterusnya soalan B. Soalan C. Determine the time. Okey, kita nak cari time. When the particle X is equal to 1.5 centimeter. So, ini function X is equal to 3 sin 20 pi T. Kita nak cari nilai T tu. Kalau X sama dengan 1.5 cm. So gantikan masuk. 1.5 sama dengan 3 sin 20 pi T. Okey, berapa nilai T? -8.3310 3. 8.3310 negatif 3. 8.3310 negatif 3.
Macam mana kau dapat tu? Yang lain confirm kan? Saya dapat 4.00. Dah seorang dapat 4.00, seorang dapat 8.33 kan? Yang lain lah macam mana? Ada yang lain lagi daripada tu? Okey, yang ini pada saya, apa yang berlaku kat sini? Okey. 1.5 bahagi 3. Okey. So kalau 1.5 bahagi 3, 1.5 bahagi 3, kita akan dapat apa? 1/2, 0.5. Okeylah. 0.5 So 0.5 sama dengan sin 20 pi t, betul? Okey, yang sekarang ni kita nak cari nilai t. Okey. Okey, kita nak cari nilai t. Jadi 20 pi t sama dengan inverse sin ataupun sin ni panggil inverse sin kan? Sin negatif 1 0.5. Okey. So kalau tekan kalkulator kat situ, ini semua dalam mode radian. Ini pun saya pun nak mode radian 4 Okey. Okey, so shift sign (0.5). 1/6 pi. Okey. 1/6 pi. Jadi 20 pi t sama dengan 1/6 pi. Kat sini kita dapat berapa nilai t? Ada yang jawab? 0.447. Ya betul korang ni. 8.33 darab 10 kuasa negatif 3. Ya betul jawapan tadi Saya salah tekan. Betul lah kau jawapan kau tadi, apa nama? Aduh sir. Betul lah. Lepas saya sir. Aduh. Betul lah, betul. Saya salah semak, betul. Okey. Betul. 8.33 darab 10 kuasa negatif 3 second. Okey. Itulah dia. Ada jawapan lain tak? Sin 0.5 dapat 1/6 pi Okey, kalau awak tengok kalkulator ni kalau saya tekan sin 1/6 pi ataupun pi per 6 1/6 pi sama dengan pi per 6 betul? Dapat 0.5 sir. Dapat 0.5, betul lah kan? Kita punya ni inverse sin 0.5 dapat 1/6 betul? Betul. Cuba kita buat satu per 6 pi Ada tak angle lain lagi yang boleh dapat? Cuba buat 5/6 pi. Dapat 1.5 juga. 0.5 juga. Perasan tak? Okey, kalau kita buat sin 5/6 pi, kita akan dapat 0.5 juga. Jadi sebenarnya, dekat sini ni, sin 0.5 ni boleh jadi 1/6 pi, boleh jadi 5/6 pi. Sebenarnya.
Saya cuma nak beritahu lah. 8.33 darab 10 kuasa negatif 3 second ni dah betul lah. Saya tak cakap salah. Cuma saya nak cakap, inverse sin 0.5 boleh jadi pi per 6. Angle dia boleh jadi 5 per 6 pi. Okey, pasal apa ada dua jawapan? Kalau kita pakai 5 per 6 pi, kita takkan dapat time sama dengan 8.33 darab 10 kuasa negatif 3 lah. Okey, pasal apa? Kalau kita tengok lah, okey, dalam graf kita, soalan dia kata, bila masa time, so ini 3 cm betul? Pada masa 1.5 cm, ada dua masa. Yang ini 8.33 darab 10 kuasa negatif 3. Betul. Tapi partikel tu ada pada 1.5 pada masa ni juga. Masa T itu adalah masa yang kalau kita kira 5 per 6 pi ni. Okey. So kalau kita kira 5 per 6 pi, masa dia dapat berapa ni? 5 per 6 pi. Bahagi 20 pi lah. Kita akan dapat 0.05. Jadi ini masa yang 0.05 ni. Oi, mati terus saya punya apa? Tiba-tiba terpadam. Sorry ya. Tiba-tiba 0.05 second. Okey. Yang ni masa yang kedua. So semua saya nak cakap je 8.33 darab 10 kuasa negatif 3 itu adalah kali pertama. Masa kali pertama partikel itu sampai pada 1.5 meter. 1.5 cm. Kemudian dia akan patah balik juga pada displacement 1.5 cm tu. Pada masa 0.05 second. Dia ada banyak masa lah. Dia sampai pada X sama dengan positif 1.5 cm. Dia ada dua masa lah sebenarnya. Dia ada dua masa. Okey. Tapi kalau jawab dengan jawapan 8.33 darab 10 kuasa negatif 3 second, itu pun dah betul. Okey. So itu dia jawapan untuk example. Example 2. Okey kelas. Sebenarnya saya yang dah penat ni. Awak tak penat ni. Bagus. Saya nak awak buat formative assessment 9.1 dalam masa 5 minit. Please. Okey, buat formative assessment 9.1 dalam masa 5 minit. Dan lepas tu saya balik. Saya nak pergi toilet break je. Assalamualaikum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi untuk formative assessment 9.1, formative assessment 9.1 ni soalan mudah je lah. Itu saja je saya letak kat itu. Dia kata, what is the equation describing a motion of mass at the end of spring? Okay, ini dia nak cakap mass ini undergo simple harmonic motion lah. Okay. Yang dia kata period dia adalah 0.06 second. .66 second. Saya cakap boleh tak betul lah. Saya dah share screen. Ya Allah, benar. Shot sendiri. Saya tak share screen. Okay, formative assessment 9.1. Okay, yang mana periodnya adalah 0.66 second. Dan juga amplitude dia bagi 8.8 cm. Jadi, pelajar semua hati-hatilah benda ni. Okay, unit kena hati-hati. Okay. Kalau soalan exam
ke apa ke, awak tak sure function dia sin ke cos ke apa, awak letak je lah function dia sin. Tulis saja x is equals to A sin omega t. Dalam kes soalan ni memang dia tak sebut lah. Okay, dia cuma cakap period 0.66, amplitude 8.8 cm. Jadi kalau dia tak sebut yang jelas, detail macam soalan yang example berapa tadi, example 2 tadi, kita anggap dia sin saja, senang. Anggap dia sin saja dah, senang lah. Okay. So ada dua benda yang kita nak kena gantikan dalam equation ni. Okay, yang pertama adalah amplitude dan yang kedua adalah omega. Nilai omega kita cari daripada nilai period lah. Omega is equals to 2 pi over t. So omega is equals to 2 pi over 0.66. Jadi kat sini, sebab kita nak masukkan dalam equation ni, kalau nak bagi titik perpuluhan, ambil lebih daripada 2 nilai omega ni, atau dapat 3.03 kan. 0.03 pi. Boleh lah kita ambil 3.03. 2 bagi 0.66, 3.03 pi radian per second. Jadi nilai omega selesai. Nilai amplitude juga selesai. Dah ada dua equation. Okay, jadi equation kita akan tuliskan sebagai x is equals to 8.8 sin 3.03 pi t. Kalau saya tulis macam tu. Kalau tak tekan 3.03 pi pun boleh juga. Tak salah. 9.519. Tapi kalau pakai 3.03.03 tadi, 2 bahagi 0.66 darab pi, awak akan dapat 3.51997. So basically 9.522. Tapi saya lebih suka 3.03 pi ini. Tak ada masalah lah. Boleh lah tu. Dia terima juga. Okay. Dan jangan lupa, ini belum lagi jawapan akhir. Belum lagi jawapan akhir. Kalau awak tulis expression yang begini saja, salah. Kerana nak tulis unit. Tuliskan unit. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Ada orang dia buat, dia tulis where displacement x is in. Tulis macam tu kan. Pada saya tak perlu ayat panjang-panjang. Letak aja x centimeter t second. Internet saya lagging. Okay, internet saya yang lagging. Okay. Itu yang pertama. Markah ada dua. Markah yang pertama bila awak kira nilai omega. And then kemudian. Sorry. Markah dia satu je, sorry. Markah dia satu saja, iaitu jawapan dan unit yang betul. JU1. Okay, yang kedua, what will be its displacement after 1.8 second. So kita masukkan saja 1.8 second dalam kita punya equation. 3.03 pi times 1.8 second. Okay, tekan kalkulator, pastikan dalam mode radian.
check jawapan saya betul ke tak, confirm dengan balik. Saya dapat negatif 8.71. Ni letak dalam 2 titik puluhan lah. Negatif 8.71 second. Betul ke ni? Dapat sama tak? Sentimeter sir. Ya, la haula wala quwwata illa Sentimeter. billahil azim. Ya betul. Astaghfirullahalazim. Dah kenapa saya tulis second? Kan displacement. Ini tak ada lain. Saya dah lapar. Itulah. Jangan jadi macam kamu macam ni. Jangan dalam exam jangan. Okey, yang ini dapat berapa markah? 2 markah. Gantian 1, jawapan unit 1. Okey. So itu formative assessment 9.1. Ini nanti awak scan dan submit sebagai attendance kita hari ni. Okey, seterusnya. Walaupun saya lapar. Bukan saya lapar, panas. Pakai mask. Kita sambung example 3. Example 3. 9.1E Okay, example 3 ni dah masuk pada learning outcome yang kita nak apply equation velocity, acceleration, kinetic energy, potential energy. Tapi kita bincang kinematik dulu untuk example 3 ni. So kita tengok example 3. Macam dah nampak function ni. Function ini kita jumpa kat mana ni? 5 sin 20 pi t. Dah jumpa belum soalan ni? Dah bincang belum soalan ni? Oh, belum lagi, belum. Ini baru bincang. Okey, kita tengok. The displacement x of a particle undergoing linear simple harmonic x equals to 5 sin 20 pi t. Okey, ini kita nak kena compare dengan general equation. X is equals to sin omega t. Yang mana dekat sini kita nampak 5 ni sama dengan amplitude. Saya tak tahu unit dia apa lagi, tak boleh baca lagi. Dan omega sama dengan 20 pi. Okay, kita tengok unit dia apa. Where x and t are measured in centimeter and second respectively. So maksudnya dekat sini nilai amplitude adalah 5 cm dan nilai omega adalah 20 pi radian per second. Okay, so soalan dia, what is the maximum speed the particle can achieve? Ada berapa cara kita nak buat benda ni? Yang pertama sekali kita dah tahu equation V max is equals to A times omega. Kalau kita dah tahu equation V max sama dengan A omega, maka kita terus saja gantikan. Dah tahu A, dah tahu omega, gantikan saja. Terus dalam equation ini A sama dengan 5 cm, omega dengan 20. Bagi jawapan dalam bentuk pi, 100 pi radian centimeter per second. Kita bagi jawapan dalam apa nama? Dalam 2 titik perpuluhan. Okey, saya dapat kat sini 314. Saya seorang ke tak nampak saya punya presentation sekarang? Saya dah tulis 5 darab 20 pi tapi tak bergerak lagi. Takut internet lagging. Yang lain nampak ke saya dah tulis 5 darab 20 pi? Tak nampak. Dia stop Tapi saya ambil kalau ayat saya 314.16.
Tak apalah, tak nampak awak belajar melalui radio lah. 314.16 dengar je bunyi. Okay. Sentimeter per second. Okay. Baru nampak kan? Betul? Internet 4G plus Yes, sir. tapi slow. Internet college tak payah bincang lah. Okay. Saya harap dia okey lah ni. So, itu jawapan dia. Lain cara adalah kita buat cara manual. Kita differentiate function X sama dengan 5 sin omega T. So, V sama dengan dx over dt. Ini atau lah. Differentiate function tu. Okay, so d over dt 5 pi t. Okay, so kita akan dapat apa? 5 bawa keluar. 20 pi darab keluar. Differentiate sign dapat cos. 20 pi t salin balik. So ini function velocity. Yang mana maximum velocity? Ni dia. Dari function ni. Apabila nilai cos 20 pi t sama dengan 1. Dapat juga 314.16 cm per second. Itu kalau tak hafal A omega, awak tahu differentiate, buatlah macam mana pun. Dua-dua pun boleh jadi betul. Okay. Seterusnya, determine the magnitude of the velocity when the particle is 3 cm from the equilibrium position. Okay, so kita nak cari magnitude. Dia tak nak arah. In fact, dalam equation kita tak dapat pun tahu arah dia positif ataupun negatif sangat. Saya minta maaf dia lagging. Saya stop sekejap, saya cuba stop sekejap. Macam mana? Stop presenting sekejap. Apa yang boleh saya buat untuk melajukan lagi internet saya yang sepatutnya laju? Saya cuba share sekali lagi. Okay, determine the magnitude of the velocity and acceleration when the particle is at 3 cm. Yang di sini kita nak apply rumus V is equals to omega square root of A square minus X square. Dengan syarat kita tahu apa? Dengan syarat daripada equation tadi, kita dah tahu value omega, kita dah tahu value 3 cm. Okey. Jadi, kita gantikan dalam equation ini, V is equals to omega sama dengan 20 pi darab dengan square root of A apa? Tiga square. A dengan X ni unit kena konsisten. Sebab awak buat subtraction kat situ. Dia lagging juga. Okay. So berapa nilai V? Kenapa dia lagging?
Okey, nilai V kita akan dapat sama dengan 251.33 cm per second. So itu nilai velocity. Dan ingat soalan ini minta velocity and acceleration. Acceleration A is equals to negative omega squared times x. Okay, so maksudnya A sama dengan negative omega 20 pi, omega sama dengan 20 pi square times 3. Okay, dan awak akan dapat nilai A sama dengan negative 11 times 10. Okay, ini unit jaga. Unit jaga, jangan sedap-sedap dia letak meter per second ni. Unit dia adalah centimeter per second square. So, selesai lah. Soalan B. Soalan C dia minta determine the speed of the particle at time t is equal to 0. So, ini ada dua cara nak selesaikan. Ini ada dua cara nak selesaikan. Velocity of the particle at t is equal to 0. Ada dua cara nak selesaikan. Yang pertama sekali, kita guna X sama dengan 5 sin 20 pi t. Okay. So, daripada function ini, kita boleh differentiate dan kita akan dapat nilai V sama dengan 100 pi cos 20 pi t. Okay. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh lah. Okay, pasal apa? Kita differentiate. Saya dah tunjukkan differentiation ni tadi. Okay. Ni soalan senang lah. Ni soalan senang. Pasal apa? Bila kita masukkan t sama dengan kosong, cos kosong, dia akan jadi 1. So, 100 pi darab cos 20 pi times 0. Cos 0 sama dengan 1. So, velocity dia sama dengan 100 pi. Centimeter per second. Belum lagi. Jawapan akhir mesti tulis dalam 2.314.16 centimeter per second. Okey. Ini contoh soalan yang mudah. Dia bagi time sama dengan kosong. Tapi saya nak beritahu awak, inilah cara dia. Kita differentiate. Kita differentiate function X and then masukkan nilai T dalam function V, baru kita dapat velocity pada masa T is equal to 0. Alternatively, kita boleh juga gunakan rumus V sama dengan omega square root of A square minus X square. Dengan syarat pada masa T is equal to 0 ni, kita dapat cari berapa nilai X masuk dalam ni. Dapat nilai V. Boleh juga macam tu. Mana yang awak fikir senang? Saya suka cara ini. Saya suka differentiate. Pasal differentiate tu senang saja pada saya. Okay. Kalau awak buat cara yang sebelah kanan ni, awak kira lah nilai X. Pada masa T is equal to 0. Okay. Ini sebab soalannya senang. Pada masa T is equal to 0, X sama dengan 5 sin
20 pi kali 0. Sin 0 sama dengan 0. So sama dengan X sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. So awak masukkan je dalam equation V tadi. V is equals to omega sama dengan 20 pi square root of A sama dengan 5 square minus 0. Awak tetap akan dapat jawapan yang sama juga. Akan tetap dapat jawapan 314.16 cm per second. Saya tidak ada halangan cara mana pun yang awak nak gunakan. Tapi saya suka differentiate. Jam berapa dah? Jam 12.45 dah. 12.47 So itu dia example 7. Kelas La ilaha illallah. Kenapa mute? Assalamualaikum. Dengar tak? Salam. Dengar saya. Dengar. Dengar. Tak. Saya tak mute. Itu yang satu lagi saya mute. Okay. Saya nak berhenti boleh tak?